Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita sambung tajuk azan dan iqamat. Jom tengok. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu apa perbezaan antara azan dan iqamat. Azan dari segi bahasa adalah pemberitahuan, manakala dari segi istilah, lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu solat. Okey, manakala iqamat pula dari segi bahasa adalah mendirikan, iaitu lafaz tertentu untuk meminta jemaah bangun untuk mendirikan solat. Okey, kita tengok lafaz azan dan lafaz iqamat berbeza. Lafaz azan dibaca dengan 2 kali dan dibaca secara beralun, secara nyaring, ada lagu. Okey, itu azan. Manakala lafaz iqamat dibaca dengan sekali-sekali sahaja dan dibaca dengan cepat. Okey, itu beza antara azan dan iqamat. Okey, hukum melaungkan azan dan iqamat ni adalah sunat muakkad, manakala azan dilaungkan dalam bahasa Arab dan juga tahun disyariatkan azan ni bila Allah perintahkan untuk melakukan azan dan iqamat ni adalah pada tahun kedua Hijrah. Sekarang kita tengok perkara-perkara sunat ketika azan. Yang pertama, orang yang melakukan azan tu mestilah suci daripada hadas. Yang kedua, mestilah menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri betul. Yang keempat, muazzin iaitu orang adalah orang yang berakhlak mulia. Dan yang kelima, azan mestilah dilaungkan dengan keadaan tartil, iaitu sebutan yang fasih dan betul. Manakala syarat sah azan dan iqamat adalah pertama, mestilah orang Islam. Yang kedua, mumayyiz, tahu beza antara baik dan buruk. Yang ketiga, mestilah orang lelaki yang melaungkan azan. Kalau iqamat, lelaki boleh, perempuan pun boleh, ikut jemaah. Kalau jemaah lelaki dan perempuan, lelaki sajalah. Kalau jemaah hanya perempuan saja, maka perempuan boleh iqamat. Okey, seterusnya adalah mestilah orang yang berakal. Dan yang kelima, azan dan iqamat dilaungkan dalam keadaan tertib mengikut turutan. Dan azan hanya dilaungkan ketika masuk waktu solat sahaja. Dan yang terakhir adalah mestilah sempurna lafaz azan tanpa berhenti lama. Tak bolehlah berhenti minum air ke, buang air dulu ke, tak boleh. Manakala perkara yang makruh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan ketika azan adalah pertama, dalam keadaan berhadas. Yang kedua, melaungkan azan sambil duduk, makruh hukumnya. Yang ketiga, bercakap atau bermain-main ketika orang sedang melaungkan azan. Dan yang terakhir, azan itu dilaungkan oleh orang fasik, jadi makruh hukumnya. Ini pula doa yang dianjurkan untuk kita baca selepas azan dan iqamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Okey, maksud wasilah tu adalah tempat yang tertinggi dekat syurga. Okey, ni adalah salah satu contoh situasi dan hukum kita bincangkan. Yang pertama, seorang Bilal melaungkan azan subuh sebelum masuk waktunya. Boleh ke tak boleh? Apa hukum dia? Hukum dia adalah azan tidak sah dan perlu diulangi semula. Hukum kedua pula, Pak Jamil melaungkan azan sambil duduk tanpa sebarang keuzuran. Jadi apa hukum dia? Hukum dia adalah makruh kerana melaungkan azan sambil duduk. Sepatutnya hendaklah melaungkan azan sambil berdiri. Macam biasa, kita sambung dengan contoh-contoh soalan-soalan UPKK tahun lepas. Kita mula dengan tahun 2015. Yang pertama, soalan yang keluar adalah bahasa azan. Azan dilaungkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, laungan azan menandakan masuknya waktu apa? Waktu solat. Okey, dan yang ketiga, pada tahun pada tahun 2016 pula, tandakan betul atau salah sunat berdiri ketika melaungkan azan. Betul ke salah? Betul. Manakala tahun 2017, soalan yang keluar adalah berkenaan dengan hukum azan. Hukum azan ialah sunat muakkad. Tahun 2018, apa dia soalan yang keluar? Yang pertama, soalan berkaitan dengan perkara makruh ketika azan. Yang kedua, soalan berkenaan dengan perkara yang bukan perkara sunat semasa melaungkan azan. Okey, dan pada tahun 2018 ini juga ada sedikit kejutan, iaitu keluarnya doa selepas azan dan iqamat, jadi kena isi tempat kosong. Masih lagi tahun 2018, soalan yang keluar adalah disuruh sesuaikan yang manakah pengertian azan. Manakala soalan untuk tahun 2019 agak banyak tajuk azan dan iqamat. Okey, antaranya adalah pengertian azan. Yang kedua, beza antara azan dan iqamat, disuruh sesuaikan. Seterusnya, soalan minta juga gariskan iqamat hendaklah dilafazkan dengan suara yang nyaring ataupun perlahan. Okey, soalan 63, dia suruh tuliskan 2 syarat sah azan. Dan yang terakhir adalah soalan berkaitan dengan hukum dan situasi melaungkan azan ketika masuk waktu solat fardu. Apa hukum dia?
Itulah dia kupasan soalan-soalan UPKK tahun-tahun lepas. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tajuk yang akan datang.